kita sudah sampai ke peringkat penggulungan. 2 hari kita berkumpul. Kongres adalah masa yang cukup baik untuk kita bertemu rakan-rakan, rapatkan silaturahim, dan banyak pertanyaan, pendapat dibawa kepada pimpinan-pimpinan. 2 hari ini saya pasti yang paling glamour dan popular yang dikejar sudah tentu YB Azmin dan Datuk Seri Presiden, sebab surat watikah kena keluar tak lama lagi. Yang kedua, saya rasa yang paling ligat dikejar sudah tentu Saudara Setiausaha Agong. Kalau ada masalah cabang yang belum lagi diselesaikan sebelum pilihan raya. Yang paling hebat bersembunyi sudah tentu rakan saya Saudara William, sebab orang minta duit. Tapi saya alhamdulillah tak payah, sebab selalunya dalam mana-mana majlis berjumpa jentera turun ke bawah, saya selalunya hanya ditanya 2 soalan je. 2 soalan je. Satu, lembu. Jadi tak payah jawab lah yang tu. Lembu semua dah tahu. Tapi soalan yang biasa ditanya ialah, apakah kita akan menang pilihan raya akan datang? Saya tak ada jawapan itu sebab saya bukan bomoh. Kalau saya bomoh, saya tidak berkhidmat dengan keadilan. Saya bekerja dengan Hajjah Rosmah Mansur. Lagi banyak wang dapat. Soal kita menang atau tidak dalam pilihan raya umum akan datang, saudara-saudari, bukan soal jawapan pengarah strategi mahupun ketua umum mahupun sah pimpinan. Itu soal takdir. Itu, kata Mat Saleh, is in the realm of God. Itu bukan kuasa kita. Tetapi paling kurang kita boleh nampak dan teliti keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Sebab itu saya nak ambil masa dan kesempatan yang singkat ini untuk kongsi 3 perkara saja. Kalau tanya pada pandangan kami yang memerhati, 3 perkara yang kita perlu ingat bila kita kembali ke kawasan masing-masing. Pertama, saudara-saudara, kita masuk ke pilihan raya umum akan datang sebagai sebuah pakatan politik yang sudah cukup lengkap dasarnya. Tidak pernah dalam sejarah Malaysia satu pakatan politik yang mencabar Barisan Nasional masuk kerangka dasarnya dah lengkap. Kita sudah tahu apa nak buat dengan Felda. Kita tahu berapa gaji minimum kita nak tawarkan. Kita tahu menteri mana kita nak sumbat dalam penjara. Semua kita dah tahu. Kalau dulu orang kata kita tidak bersedia sebab kita tidak ada pengalaman mentadbir, kini kita ada 4+5 campur sebuah wilayah persekutuan. Tidak ada alasan untuk rakyat tidak nampak kebolehan kita mentadbir. Jadi yang itu kita sudah cukup perlu dan juga kemahiran untuk mentadbir. Yang kedua, saudara, ialah kita sekarang dalam mod menyerang. Tiap-tiap hari kita londehkan keburukan, kecamakan, rasuah Barisan Nasional. Selama hampir sebulan, tiap-tiap hari mereka tidak ada jawapan dengan serangan kita. Dan dia tidak akan berhenti di situ. Kalau di pusat kita serang lembu, saudara-saudari kena balik korek, pergi cari ladang, kira berapa lembu ada kat situ. Mungkin lembu ketua bahagian pun ketua bahagian lah. Tapi kalau dia curi duit rakyat, saudara-saudari londehkan di tempat saudara-saudara. Kalau di Malaysia ini, banyak lagi binatang yang kita tak teroka yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional nak curi duit. Lembu kita dah tunjuk. Orang Negeri Sembilan ada seekor lagi binatang, ular. Ular. Balik korek cerita ular. Sebab kerajaan Negeri Sembilan pernah belanjakan banyak orang untuk buka satu taman ular, anaconda, mati belakang. Kalau di Terengganu cerita angsa. Sebab kerajaan Barisan Nasional Terengganu beli angsa paling mahal dalam sejarah, rasanya RM12,000 seekor, pun mati lepas beberapa bulan. Jadi kalau saudara-saudari pergi ke reban-reban, masuk kandang, saudara-saudari akan jumpa setiap bukti rasuah dan ketamakan Barisan Nasional. Gunakan dalam pilihan raya akan datang. Serang sampai mereka kalah. Yang ketiga, saudara-saudari, hari ini kita bertepatan juga dengan hijrah yang tidak dapat dinafikan bahawa kalau kita menang ke Putrajaya, bila kita sampai ke Putrajaya, sebabnya adalah semangat hijrah rakyat. Rakyat dah bosan dengan Barisan Nasional. Rakyat
nak tengok pembaharuan di Putrajaya. Sebab itu kalau kita kerja lebih sikit je lagi, insya-Allah kita akan sampai ke Putrajaya. Saya nak sebut tentang apa yang dipetik oleh Ustaz Razak tadi. Satu golongan yang ketiga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah golongan orang yang hari ini lebih teruk daripada hari semalamnya. Itu namanya UMNO. Sebab apa? Dulu, zaman-zaman dulu dia tipu diri dia bukan, dia tipu sama-sama dia. Kalau tak menang dia tembak, dia tipu sama-sama ahli UMNO. Sekarang dia tipu rakyat dan juga lembu. Sudah tentu dia tipu lembu. Kalau dia tak tipu lembu, macam mana lembu boleh duduk dalam kondo? Sebab dia tipu lembu lah lembu boleh duduk dalam kondo. Lepas ini saudara-saudari, dia akan datang. Kalau UMNO Barisan Nasional tidak dikalahkan, dia akan tipu diri dia sendiri. Sebab dia ingat rakyat masih sokong dia. Bila semangat dan juga mood rakyat adalah untuk lihat satu kerajaan yang baru di Putrajaya. Jadi saudara-saudari, loceng nak bunyi dah tu, saya tengok dah pegang tu. Kita sebenarnya berada di ambang sejarah. Tidak pernah ada mana-mana pakatan politik yang ada harapan sebegini rupa untuk bawa pembaruan kepada Malaysia. Jangan sia-siakan harapan dan doa dan semangat yang digalaskan rakyat atas bahu kita. Tepuk kuat sikit sebabnya inilah masa untuk kita kerja. Semangat rakyat saja tak cukup. Masa untuk setiap dari kita balik buat kerja. Siapa yang ada lembu, jual lembu, bagi duit kat William. Kalau boleh jual kondo lagi bagus. Tapi tidak cukup dengan apa yang kalau kita nak laungkan saja. Kali ini pertempurannya lebih sengit, permainannya lebih kotor dari sebelum-sebelumnya. Kita perlu bersedia 2 kali ganda lebih baik daripada pilihan raya yang lepas. Tapi saudara-saudari, yakinlah, orang pernah tanya saya, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri selepas diasap gitu. Yakinlah bahawa takdir kalau sudah begitu akan menjadi jua. Takdir tempat kita keadilan dalam sejarah Malaysia, saudara-saudari, adalah sebagai parti politik yang menamatkan riwayat UMNO Barisan Nasional. Yakin dengan kedudukan kita dalam sejarah Malaysia. Tempat saya dalam perjuangan ini ialah balik buat leaflet banyak-banyak lagi, cari lembu, cari cerita lain. Tempat saudara-saudari ialah balik, sampaikan segala maklumat, ketuk pintu satu-satu setiap yang mengundi, pastikan dekatkan dengan orang muda. 2 bulan lagi, pastikan kita kerja bersungguh-sungguh tiap-tiap hari. Dan insya-Allah kongres yang akan datang, kita akan berkongres di Putrajaya, insya-Allah. Jadi dengan itu, dengan pesanan tersebut, saya ucapkan selamat pulang, selamat berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Rafizi Ramli.